Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Oktober bersama saya Ardi Herman Marzi dan juga jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita ke tajuk utama malam ini. Majlis Fatwa Negeri Sabah putuskan ajaran GISBH menyeleweng. Juga kontraktor dan anak saudara didakwa bunuh Sabari. Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan bahawa ajaran, amalan, pegangan dan fahaman ahli jemaah Global Ikhwan Services and Business Holdings GISBH dan rangkaian syarikat gabungannya adalah bercanggah serta menyeleweng daripada ajaran Islam. Ketetapan itu diputuskan pada muzakarah khas Majlis Fatwa Negeri Sabah tahun 2024 yang bersidang pada 1 dan 2 Oktober lalu. Pejabat Mufti Negeri Sabah dalam satu kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook jabatan itu berkata tindakan ahli jemaah GISBH di negeri itu didapati bertentangan dengan ajaran Islam yang berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kenyataan itu menyebut penyelewengan dilakukan ahli jemaah GISBH meliputi aspek akidah, syariah, akhlak, kekeluargaan, kemanusiaan, muamalah ekonomi yang membawa kepada perpecahan umat serta boleh mengancam keselamatan negara. Penyelewengan dari sudut akidah antaranya meyakini Abuya iaitu Asy'ari Muhammad Ghaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi iaitu Syekh Suhaimi sebagai pembantu Imam Mahdi di akhir zaman. Ia juga meyakini amalan bertabarruk yang bercanggah dengan syarak seperti bertabarruk dengan apa-apa yang digunakan oleh pemimpin GISBH, antaranya makan dan minum air basuhan tangan, rendaman gigi, janggut dan lain-lain. Bagi penyelewengan dari sudut syariah, antara yang dikesan ialah dakwaan bahawa solat Jumaat tidak wajib kerana belum tertegak kerajaan Imam Mahdi. Ahli jemaah GISBH juga menunaikan solat jamak qasar secara berterusan dengan alasan dalam perjuangan fi sabilillah. Penyelewengan dari sudut muamalah ekonomi pula antaranya ialah penyalahgunaan rumah amal untuk mendapatkan sumbangan daripada kerajaan dan orang ramai. GISBH juga dikesan mengeksploitasi ahli atau pekerja seperti kerja tanpa gaji dan pembayaran wang tugasan harian selain penyelewengan lain yang bercanggah dengan ajaran Islam. Pejabat Mufti Negeri Sabah dalam pada itu menegaskan mana-mana ahli jemaah GISBH dan orang Islam yang mengamalkan fahaman dan ajaran itu wajib bertaubat serta meninggalkan fahaman dan ajaran tersebut dengan segera. Kementerian Dalam Negeri KDN tidak menolak sebarang kemungkinan jika terdapat pegawai kerajaan atau pemimpin politik yang terlibat atau bersubahat dengan GISB Holdings Berhad atau GISBH. Kementerian itu dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat bagaimanapun menjelaskan tiada sebarang bukti kukuh yang boleh mengaitkan pemimpin politik dengan kumpulan itu berdasarkan siasatan polis setakat ini. Kenyataan itu bagi menjawab soalan ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng sama ada terdapat pegawai kerajaan atau pemimpin politik terlibat atau bersubahat dengan GISBH serta adakah Suruhanjaya Siasatan Diraja diperlukan berhubung jenayah yang dikaitkan dengan organisasi berkenaan. Tambah KDN, pihak kementerian tidak bercadang menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berhubung perkara berkenaan buat masa ini. KDN dalam pada itu memaklumkan bahawa pihak PDRM harus diberi ruang dan kepercayaan yang tinggi memandangkan siasatan dan operasi yang dijalankan PDRM masih berjalan bagi menjejaki saki-baki pengikut kelompok itu. PDRM juga katanya sedang membuat pemantauan terhadap kegiatan GISBH di luar negara. Tindakan juga akan diambil sekiranya terdapat kesalahan dari sudut undang-undang. Ibu bapa kepada kanak-kanak yang diselamatkan menerusi Op Global perlu mengemukakan bukti pertalian darah bagi menuntut anak-anak mereka.
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menegaskan bahawa pihaknya mempunyai sebab untuk meragui kesahihan pertalian darah dalam beberapa tuntutan yang dibuat. Ini negara kita. Kita mahu semuanya kanak-kanak kita selesa dan kita insya-Allah mereka berada dengan kita, mereka sentiasa diberikan perlindungan yang selamat, makan cukup, semua ini kita jaga. Kita tidak mahu anak-anak itu dicederakan. Jadi setakat ini alhamdulillah mereka they are coping ya. Jadi kita akan kembalikan kepada ibunya yang sebenar ya. Lalu apa antara alasan-alasan ibu bapa ni sebelum mereka menuntut anak? Ada tak antara alasan mereka? Sebenarnya tak, mereka ada mengatakan itu hanya anak mereka dia nak menuntut. Itu saja ya. Jadi tak apa, itu hak mereka sebagai ibu bapa. Ia juga tertakluk kepada pemeriksaan kesihatan bagi memastikan tiada unsur jenayah seksual atau kecederaan fizikal selain kelulusan mahkamah. Setakat ini pihaknya menerima kira-kira 200 permohonan daripada ibu bapa untuk mendapatkan semula anak-anak mereka yang kini di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Saya juga mengharapkan mereka ni dapat dikeluarkan seberapa segera sebab kita tak mahu juga menjaga anak orang, bukan senang. Lagipun perasaan ibu dengan anak itu, saya rasa pilu juga apabila mendengar ibu menyatakan mereka tidak dapat menghubungi anak. Sebenarnya mereka boleh menghubungi, mungkin ada technical problem kah, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu apa berlaku di bawah sana. Tapi be rest assured lah, bagi saya insya-Allah kita akan pastikan itu dipercepatkan. Ketika ini 560 kanak-kanak ditempatkan di tempat selamat susulan perintah jagaan oleh mahkamah kepada JKM dalam tempoh 2 bulan. Datuk Seri Nancy ditemui pada program toleransi sifar keganasan Elias Advokasi Anti Gangguan Seksual KPWKM 2024 di Universiti Tenaga Nasional Serdang siang tadi. Pemulihan ahli GISBH menerusi program rehabilitasi sukarela akan dinilai oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sepanjang 90 hari tempoh pemulihan itu. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pendaftaran program sukarela ahli GISB itu dibuka secara dalam talian sehingga 14 November depan dan ia akan segera dimulakan sebaik kuota pendaftaran tersebut dipenuhi. Pendaftaran secara terbuka kepada sukarelawan, para pengikut-pengikut GISBH yang ingin kembali ke pangkal jalan, mana pihak kerajaan menyediakan pusat-pusat untuk kita mengadakan bimbingan pemulihan agar akidah mereka kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang sebenar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Simposium Pengajian Tinggi Islam Serantau SIPTIS di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak hari ini. JAKIM telah memperkenalkan 4 modul dalam program rehabilitasi secara sukarela kepada ahli GISBH yang akan dilaksanakan di 20 pusat di seluruh negara. Modul itu membabitkan pemulihan akidah, latihan dan kemahiran kenegaraan selain pendidikan dan kaunseling. Baik, seorang kontraktor dan anak saudaranya didakwa di Mahkamah Magistrate Jitra hari ini atas pertuduhan membunuh pesara pegawai kewangan Felcra, Sabari Bahrom, 62 tahun. Pertuduhan terhadap Mazwan Hanafi, 38 tahun dan Muhammad Ashraf Idris, 26 tahun dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mati atau penjara maksimum 40 tahun jika sabit kesalahan. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Mengikut kertas pertuduhan, Mazwan dan Muhammad Ashraf secara bersama melakukan bunuh dengan niat menyebabkan kematian ke atas Sabari pada jam 5.30 pagi pada 4 September lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di titik kampung Empah Sungai Padang Terap di daerah Kubang Pasu. Jika sabit kesalahan, kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam
boleh dihukum mati atau penjara maksimum 40 tahun dan minimum 12 kali sebatan. Pendakwaan dikendalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Datuk Khairul Anwar Abdul Halim dan Timbalan Pendakwa Raya Nasruna Anhar Noridin dan Muhammad Rizal Fazil. Mahkamah tidak membenarkan sebarang jaminan terhadap kedua-dua tertuduh dan sebutan semula kes ditetapkan pada 5 Januari tahun depan. Dewan Rakyat hari ini melakar sejarah apabila rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan diluluskan dengan majoriti lebih 2/3. Rang undang-undang itu mendapat sokongan 206 ahli parlimen pada bacaan kali kedua dan ketiga. Pindaan itu antara lain memperuntukkan hak kepada kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan dengan ibunya pada masa kelahiran itu seorang warga negara untuk memperoleh kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang berbanding hanya jika bapanya seorang warga negara. Pindaan itu bertujuan menurunkan had umur untuk memohon kewarganegaraan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun. Hari ini 17 Oktober. Komitmen KDN adalah 17 Oktober daripada sekarang, iaitu pada tahun hadapan. Kita akan selesaikan semua permohonan ini sebagai menandakan bahawa kita akan buka kitab baru menerima permohonan baru. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata prosedur operasi standard SOP yang lebih jelas dan teratur bagi permohonan kewarganegaraan telah siap dibangunkan KDN dan diberikan kelulusan oleh Jemaah Menteri. Baik, selepas ini syabu bernilai 10 juta ringgit disorok dalam guni beras. Baik, masih bersama berita Al-Hijrah. Syabu seberat 315 kg yang dianggarkan bernilai 10 juta ringgit dirampas. Hasil penahanan seorang lelaki dipercayai runner dalam satu serbuan di tempat letak kereta makanan segera di Kajang Perdana. Dadah tersebut diletakkan di dalam 15 guni beras dan disorok di tempat duduk belakang serta but kereta jenis Honda CR-V yang dipandu lelaki terbabit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Seri Kau Kok Chin berkata hasil pemeriksaan mendapati guni itu mengandungi 20 bungkusan dadah yang dilabel sebagai teh herba. Kita lihat dari segi MO dia ni sekarang dia senang ya. Dia menyimpan barang-barang tu dekat kereta ya. Lepas tu dia nak pasaran tu dia akan ambil hantar. Okey. So MO dia tak yang untuk kes inilah MO dia simpan dekat kereta dan hantar. Dia tak simpan dekat premis yang kita selalu jumpa tu kan. Dia simpan dekat kereta tu. Jelas beliau runner terbabit menerima upah RM10,000 bagi setiap penghantaran. Siasatan mendapati sindiket pengedaran dadah berkenaan yang aktif sejak awal tahun ini mendapat bekalan dari negara jiran dengan dibawa masuk menerusi negeri di Pantai Timur. Suspek juga positif dadah jenis metafetamin selain mempunyai 6 rekod lampau iaitu 5 rekod jenayah dan 1 rekod kesalahan dadah. Lelaki itu kini direman 6 hari bermula Ahad lepas hingga esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Dalam usaha memperkasakan Mahkamah Syariah, rang undang-undang RUU Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau RUU 355 dijangka akan dibentangkan bersama Akta baru. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pembentangan tersebut akan dilaksanakan selepas mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Pindaan kepada akta ini akan dibawa ke Parlimen bersama dengan suatu akta baru insya-Allah, iaitu bukan sahaja akta ini tetapi akta baru iaitu rang undang-undang Mahkamah Syariah wilayah-wilayah persekutuan dengan tujuan untuk memperkasa Mahkamah Syariah, dan kedua rang undang-undang tersebut akan dibentangkan di Parlimen setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri bagi memastikan hasrat untuk pemerkasaan Mahkamah Syariah dapat direalisasikan. Tambah Dr. Zulkifli, proses penggubalan pindaan akta tersebut dilakukan secara teliti dan menyeluruh dengan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan bagi mendapatkan pandangan terhadap pindaan yang dicadangkan.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Ahmad Saad Elias Yahya pada sesi lisan di Dewan Rakyat pagi tadi. Pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 di Lubnan mempunyai hak dan boleh membuat serangan balas terhadap tentera negara haram Israel sekiranya kedudukan mereka diancam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata serangan balas tersebut selari dengan garis panduan mengenai langkah perlindungan seperti yang ditetapkan Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Lubnan atau UNIFIL. Jika berlaku serangan dari segi force protection measure yang telah ditetapkan, kalau untuk self defense maka memang boleh untuk kita membalas tembakan dan sebagainya, tetapi kalau untuk kita lakukan offensive attack maka itu tidak dibenarkan kerana peranan dan tanggungjawab pasukan UNIFIL ni adalah sebagai pengaman. Tetapi kalau dia di-attack, maka untuk self-defense, maka boleh dilakukan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tanah Merah Datuk Seri Iqbal Hisham Abdul Aziz yang bertanyakan sama ada pasukan Malbat Malaysia di Lubnan boleh melakukan serangan balas sekiranya diserang Zionis ketika sesi pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat. Tambah beliau, buat masa ini keadaan anggota Malbat masih selamat dan terkawal, dan sebarang keputusan pengunduran Malbat serta pasukan pengaman negara lain akan diputuskan oleh UNIFIL. Baik, Belanjawan 2025 yang bakal dibentangkan esok menjadi belanjawan ketiga di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Dan seperti biasa, perkara utama yang dibangkitkan adalah kos sara hidup dan gaji minimum selain peluang-peluang lain untuk membantu menaik taraf kehidupan. Rakyat juga semakin matang apabila mereka lebih berharap untuk diberikan pancing berbanding hanya ikan saja. Laporannya bersama Luqman Amin. 18 Oktober, detik yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia di mana pembentangan Belanjawan 2025 akan mempengaruhi kehidupan mereka, khususnya dari aspek kewangan. Jadi kita dengarkan pandangan orang ramai mengenai harapan mereka terhadap Belanjawan 2025. Kita utamakan pertanian sekarang ni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Bab beras, bab gula, bab tepung. Akak rasa negara kita pun boleh kot kita naik tarafkan pertanian kita. Mengharapkan supaya kenaikan gaji yang diumumkan tu dapat mengimbangi balik dengan cabaran kos sara hidup sekarang, kelestarian hidup semua. Saya harap dengan kenaikan tu dapat mengimbangi balik cabaran kehidupan harian sekarang. Mungkin bantuan daripada segi gig ekonomi di mana wujudnya peluang pekerjaan yang sesuai dengan mahasiswa. Jadi dengan wujudnya mungkin saluran pekerjaan baru atau peluang pekerjaan baru, dia boleh sedikit sebanyak membantu mahasiswa lah pada zaman kini. Jelas bahawa rakyat Malaysia mempunyai pelbagai harapan terhadap Belanjawan 2025 dari segi bantuan kewangan, peluang pekerjaan dan pengurusan ekonomi yang baik daripada pihak kerajaan yang mungkin serba sedikit dapat mengurangkan beban mereka. Luqman Amin, TV Al-Hijrah. Berehat seketika selepas ini serangan dahsyat di Jabalia. Puluhan mayat terperangkap bawah runtuhan. Puluhan mayat masih berada di bawah runtuhan bangunan susulan serangan tanpa henti Israel selama 16 hari berturut-turut di Jabalia. Situasi itu turut menghalang kerja mencari dan menyelamat mangsa yang terperangkap. Menurut pasukan pertahanan awam Gaza, mereka berdepan cabaran menyelamatkan rakyat Gaza yang cedera. Sementara itu, kaki tangan Hospital Indonesia Kamal Adwan dan Al-Auda di Gaza memaklumkan bahawa bekalan makanan hampir habis, manakala infrastruktur kesihatan sudah musnah. Kawasan utara wilayah itu dilihat semakin kacau bilau dengan Israel turut mempertingkatkan operasi ketenteraan di kawasan itu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyifatkan krisis kemanusiaan di Gaza sudah terlalu teruk
dan keseluruhan kawasan bagaikan padang jarak, malah tidak sesuai lagi untuk didiami manusia. Lebih seminggu tentera Israel melancarkan serangan udara dan darat secara besar-besaran di utara Gaza, khususnya Jabalia. Ketua Agensi Pertahanan Awam di utara Gaza, Ahmed Al-Kahlut berkata, lebih daripada 200,000 orang tidak mendapat bantuan makanan dan bekalan air minuman selama 12 hari berturut-turut. Menteri Luar Finland Elina Valtonen menggesa Kesatuan Eropah agar mempertimbangkan lebih banyak sekatan terhadap Israel sekiranya serangan terus meningkat. Beliau berkata meskipun EU sudah mengenakan sekatan ke atas Israel awal tahun ini, namun sekatan itu boleh dilanjutkan dan perlu mendapat kelulusan semua negara anggota EU. Ogos lalu, Ketua Dasar Luar EU Josep Borrell berkata beliau menyokong sekatan baharu EU terhadap Tel Aviv selain menggesa 27 negara anggota blok tersebut mengenakan sekatan ke atas beberapa menteri Israel kerana menyebarkan mesej kebencian terhadap rakyat Palestin. Ahad lalu, pasukan pengaman PBB melaporkan 2 kereta kebal Israel menceroboh masuk secara paksa ke Bandar Ramyeh di selatan Lubnan sehingga mencederakan beberapa pasukan pengaman. Israel melancarkan puluhan serangan udara menyasarkan kubu Hizbullah di Lubnan. Serangan biadab itu mengorbankan sekurang-kurangnya 16 orang, termasuk Datuk Bandar Nabatiyeh. Kubu utama Hizbullah di pinggir selatan Beirut turut menjadi sasaran Zionis selain di selatan Lubnan dan kawasan Beqa di timur. Insiden ganas itu menyebabkan kemusnahan teruk bangunan selain kerosakan meluas di beberapa kawasan di selatan. Kementerian Kesihatan Lubnan melaporkan sekurang-kurangnya 52 mangsa cedera dalam serangan ke atas 2 bangunan majlis perbandaran. Siri serangan terbaru itu berlaku ketika Israel berdepan tekanan antarabangsa yang semakin meningkat. Tentera Israel dilihat terus memperhebatkan serangan, malah sudah mula merancang untuk menyerang beberapa kawasan lain di Lubnan selepas Beirut dibom tanpa henti sejak September lalu. Dan belum hilang penderitaan akibat perang, rakyat Palestin berdepan pula risiko kesihatan serius termasuk ancaman kanser. Ia susulan kesan inhalasi debu asbestos iaitu habuk dari sisa runtuhan bangunan yang dibom. Menurut pakar, habuk dari bangunan yang dibom menyebarkan bahan berbahaya. Malah lebih membimbangkan, ia menimbulkan risiko kesihatan yang serius dalam tempoh jangka masa yang panjang. Setelah merebak ke udara, asbestos boleh dihidu menyebabkan kanser dan penyakit maut lain. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan bahawa kira-kira 8,000 tan serpihan di seluruh semenanjung Gaza berkemungkinan terdedah dengan pencemaran asbestos, menjadikan keadaan lebih buruk bagi 2.3 juta penduduknya. Kempen pengeboman Israel telah mengakibatkan dianggarkan 42 juta tan serpihan di seluruh Gaza sejak Oktober 2023. Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC telah memberi amaran tentang risiko berleluasa senjata yang tidak meletup di seluruh Gaza. Skala kemusnahan telah menyebabkan lebih 128,000 bangunan musnah atau rosak teruk sekaligus memburukkan lagi risiko pendedahan asbestos. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Adi Harman dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.